Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sambungan perbincangan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang dikenali dengan nama Fiqh Mazhab Syafi'i dalam bab hutang, qard, hutang. Kita telah mengenali makna takrif hutang itu apa, dan hutang ini berlaku daripada awal lagi, daripada dulu lagi, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun telah berhutang. Cuma perbezaannya, sesiapa yang berhutang dengan niat nak bayar, Allah Taala akan bantu dia. Tapi kalau dia berhutang itu memang niat nak kelentung dah, maka Allah Taala akan musnahkannya. Jadi hutang di satu perkara yang digalakkan kita beri kepada orang berhutang sekiranya kita tahu dia ni memang memerlukan perkara tersebut. Tapi kalau kita tahu dengan sebab kita bagi dia hutang ni, dia boleh buat maksiat, boleh berjoli sana sini, maka itu haram kita beri dia hutang, kerana kita membantu dia buat benda yang maksiat. Jadi itu di antara perkara-perkara yang perlu kita ingatlah. Dan perlu kita tahu bahawa dalam kehidupan manusia hari ini, kehidupan dalam bab muamalat, makan minum, kerja buat kita ni adalah satu daripada cawangan hidup bersyariat Islam ini. Memang kena tahu. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian manusia. Maknanya kita hidup atas dunia ni, bab ibadat ikut Islam, bab lain-lain tak ikut. Tidak ada falsafah yang memisahkan di antara juz'iyat kehidupan manusia ni di dalam syariat Islam. Sambungnya kita dalam bab rukun hutang. Nak hutang pun dia ada rukun juga. Berapa rukun hutang? Ada 3 rukun. Hutang mempunyai 3 rukun, iaitulah sirah, akad. Makna lafaz kita nak akad hutang. Yang kedua, aqidun. Aqidun tu pihak yang terbabit. Orang itulah pemberi dengan penerima. Yang ketiga, maqudun alaihi, dia panggil subjek hutang. Hutang apa kita nak bagi dia? Hutang makanan, hutang duit, hutang apa saja. Maknanya itu dipandai 3. Yang pertama sekali sirah, akad. Yang kedua, orang yang melakukan al-aqid, orang yang melakukan perbuatan itu. Dan yang ketiga, barang. Hutang yang diberi itu hutang apa? Jadi kena 3 perkara ni kena jelas. Perbahasan yang pertama iaitulah rukun pertama, sirah. Sirah maknanya lafaz akad hutang. Bagaimana lafaz dia? Sirah ialah penawaran dan persetujuan pihak yang terbabit, yakni ijab dan kabul. Contohnya, seorang ni kata saya bagi awak hutang, saya hutangkan awak benda ni, dan saya berhutang. Mana orang itu kata saya nak berhutang, walau bagaimanapun tidak disyaratkan, hanya menggunakan perkataan hutang. Maknanya bukan syarat lah. Tidak seperti kahwin. Kahwin mesti kena guna perkataan nikah. Saya nikah dan saya kahwin akan nikah. Itu jelas. Tak boleh kata saya bagi pinjam. Jadi saya bagi saja, tak ada kena lafaz. Tapi dalam masalah hutang luas sikit. Malah boleh digunakan sebarang perkataan yang merujuk kepada makna tersebut. Apa sajalah. Contohnya, saya dahulukan untuk anda, saya bagilah benda ni, ambillah dulu. Lepas tu ada duit bayar. Jadi itu di antara perkataan. Atau saya serahkan harta dengan anda memberikan gantinya. Ambil, lepas tu ganti balik. Atau ambil dan gantikan dengan barangan yang sama. Itu lafaz-lafaz yang diterima. Penghutang pula berkata, saya minta didahulukan, saya terima barang ini dan saya akan gantikannya, atau sebagainya. Maknanya nak suruh nampak akad tu ada, perjanjian tu ada, dan tidak semestinya satu lafaz yang menunjukkan pada perkataan hutang, qard, itu tidak syarat. Ini luas. Selain itu, perkataan yang digunakan boleh juga dalam bentuk seperti contoh di atas, atau dalam kata perintah. Jadi fi'lu amrin, itu kata perintah mana amr. Contohnya, hutangkan kepada saya, bagi kepada saya hutang,
Nah, salah ni lagu lain. Hal ni bagi arahan. Ataupun dahulukan untuk saya, atau sebagainya. Ini berdasarkan amalan yang biasa diguna pakai oleh orang ramai. Mana dia panggil uruf. Uruf tu ada setempat. Tempat kita ni kalau orang nak butai dia kata apa? Pergi pinjam. Mari pinjam duit boleh 100 ya? Pinjam. Padahal dia tak boleh pinjam. Kalau pinjam kena atas benda tu juga. Tapi dah jadi uruf orang kita dipinjam dengan mana hutang. Jadi boleh diterima benda tu. Walhakat perkataan pinjam. Pinjam makna kena atas balik. Kalau kita pinjam benda kan. Kena atas barang yang sama. Butai kita boleh guna benda tu. Itu lain perbezaan. Tapi walau macam mana pun balik kepada uruf. Uruf makna urus tepat. Kalau kita kata benda ni dengan makna yang tersebut diterima pakai dan tidak ditakwil dengan makna lain. Mana orang faham betul dah. Tak apa. Hutang ini perlu mengandung sirah, iaitu penawaran daripada pemihutang dan persetujuan daripada penghutang. Mana adalah kira bicara dua tu. Kerana sirah ini menjadi bukti kerelaan kedua-dua pihak. Mana orang jual beri pun rela, orang jual terima pun rela. Prinsip ini digunakan dalam akad hutang dan tidak memadai hanya dengan hulu menghulu. Pakabui. Tak kena ada perkataan. Saya ambil nak pinjam nak butai. Bank kalau kita butai dengan dia pinjam loan. Pasal dia terjemah pada kata orang putih. Loan tu makna pinjam. Hak sebenarnya kalau kita pinjam kena atas banyak tu juga. Istilah pinjaman tu macam mana kita nak guna pakai sekarang? Sebab kalau kita pinjam maknanya hutang barang kena atas banyak tu. Tak boleh lebih. Jadi istilah tu perlu diperbetulkan. Saya beli dengan bank. Rumah ni pinjam dengan bank bukan pinjam, beli dengan bank. Dia panggil beli. Baru beli tu baru dia boleh akad. Dia punya berapa banyak dia nak untung kan? Keuntungan dia nak setinggi mana? Dah kita beli tak apa. Dia panggil biasa diguna sekarang ni bai al-murabahah. Mana jual dengan cara harga kita tahu dah. 150,000 harga. Bank kata saya nak 4%, 10%, naiklah berapa ratus, 300,000. Berapa ratus ribu tak apa sebab kita dah beli barang tu. Itu masalah. Sekarang ni sebut pinjaman. Pembiayaan apa nama? Pembiayaan. Yang maknanya yang penting istilah tu kena guna beli, bukan pinjam. Jadi kena betul balik dari segi penggunaan. Contohnya, ya tengok ni. Hulu menghulu tak boleh. Contohnya hari ni, mungkin kalau kita beli apa-apa, mungkin dia tak lapak dengan lidah. Dia tak kata dah, saya jual lah benda ni. Cuma dia bagi borang, bagi pen, kita baca akad dan kita sign. Jadi, alim ulama kita di zaman moden mengatakan bahawa tanda tangan kita di situ telah menunjukkan bahawa seperti serah dengan mulut kita. Kerana kita telah bersetuju. Semua benda. Pasal itulah apa saja akad kita kena baca. Ni kita dah cahaya kecil lah ikut lagu apa pun pakai sign. Orang jual kita boleh. Ini kelemahan masyarakat kita ini tidak membaca akad. Akad berapa pun tak baca. Itu yang tipu orang hang itu. Tabah-tabah mari surat. Cik ayat macam mana? Lain dulu. Kenapa mari pula surat lagu macam ni? Dia kata dengan mulut tak lain. Sebab kita sign di atas kertas yang ada perjanjian dalam kertas 1, 2, 3, 4, 5 baca belakang. Kalau kertas perjanjian dengan bahasa Inggeris kena cari penterjemah, terjemah satu-satu pada saya. Jadi kalau tidak kita sign atas apa? Tak tahu. Tak boleh, tidak sah. Kita mesti akad kita sign, tanda tangan kita di atas perjanjian yang ada atas kertas. Jadi itu di antara boleh katakan kelemahan sangatlah masyarakat kita ni tak mahu membaca benda ni. Pasal itulah bila kita apa-apa terjadi kes, dia tu cakap macam ni atas kertas lagu lain. Lah ni hak cakap orang tak kira, dia kira hak tulis tu, hak tulis. Sebab cakap ni dia hilang gitu ya. Mana ada orang bank pula tak sedia rakam masa kita cakap tak ada rakam tak ada. Hak tulis lah dia kira. Baik. Rukun yang kedua, pihak yang terbabit dengan akad, iaitu pemihutang dan penghutang. Mana orang jebui al-muqrid wal muqtari. Syarat-syarat bagi kedua-dua pihak ialah waras. Ni biasa dah ni. Kalau orang tak betul jalan lagi dua akad tak payah. Waras ni setara mana dia kata? Sudah baligh dan berkelayakan melaksanakan perintah agama
dan menggunakan harta. Ini kerana hutang termasuk dalam akad pertukaran barang. Oleh itu pihak yang memeterai akad mestilah waras bagi mengesahkan akad pertukaran barang tersebut. Dengan ini tidak sah hutang yang membabitkan kanak-kanak, orang gila dan orang yang dihalang daripada bertindak terhadap hartanya. Dia panggil mahjur. Mahjur ni, orang ni ada 2-3 cara mahjur. Satu mahjur ni orang pemikiran yang tak betul. Maka pihak wali dia mesti tahan harta dia. Kalau dia pergi jual apa, kita boleh ambil balik. Beli apa dengan orang lagu ni? Dia boleh jual mungkin harga 200. Mungkin jadi dia kena tipu dah. Dia jual dengan harga RM20. Ataupun orang muflis. Orang muflis maknanya hutang dia banyak sangat. Jadi harta dia terpaksa ditahan oleh kerajaan nak menyelesaikan hutang kawan-kawan. Orang yang dia berhutang. Itu dipanggil mahjur. Orang yang ditahan harta dia. Kerana mereka ini tidak dibenarkan menggunakan harta. Yang kedua, pilihan sendiri. Mana dia berhutang ni, hak dia sendiri nak beri. Bukan kata kita dipaksa, mu tak beri hutang pada saya, ugutlah apa-apa saja. Hari ni boleh jadi, kalau zaman dulu orang nak ugut dengan kapak, ugut dengan benda tu benda ni. Zaman moden hari ni hati-hatilah kita, berhati-hati. Orang boleh ugut kita dengan buat pendedahan apa-apa yang kita ada. Tengok ni gambar awak dengan siapa ni. Betul buat sungguh zaman muda dulu. Kalau tak bagi hutang saya ni, saya akan dedah benda ni. Zaman moden hari ni, dia panggil Facebook. Raja dengar kita nama Facebook ni. Facebook ni makna buka buku. Facebook ni betul-betul perancangan Yahudi nak suruh anak-anak muda kita ni mendedahkan keaiban sendiri. Kita sendiri. Orang panggil galak budak-budak ni. Tidak budak setengah tu ustazah sendiri. Gingai ke. Pakai baju sekarang ni, tak apalah muka dia ngai dalam keluarga dia contohnya. Dia ngai, tak ada orang lain. Bila ambil gambar masuk dalam Facebook, seluruh dunia orang tengok, dia ni. Pakai baju, t-shirt, seluar ketat. Dia ni ustazah. Anak-anak masuk. Inilah di antara perancangan Yahudi nak menghancurkan hidup kita. Itu cukup bahaya hari ni. Bahaya tuan-tuan. Pasal itulah berhati-hatilah. Nak ambil gambar zaman moden ni, hati-hati. Tak sayangnya orang kita ni lepas ceramah, kalau lepas seminar, mari buat muslimat ni, ustaz-ustaz nak ambil gambar. Kata nak ambil gambar saya boleh, kena ada 2 lelaki. Belah alik kanan kita seorang, alik kiri seorang. Bimbel, dia boleh kerak gambar ni. Masuk dalam Facebook tengok ustaz tu. Habis. Dia kata tak hutang saya ni, gambar ni saya akan tayar dalam internet. Kebah kita. Ugut macam-macam lah. Maknanya yang pentingnya nak boleh beri akad hari ni, nak boleh beri hutang tu orang yang pilihan sendiri, bukan dipaksa. Sama ada paksa dengan pesto atau paksa nak menjatuhkan maruah, walaupun benda tu tak betul. Tapi betul tak betul pun, dia orang sebar maklumat ni, berat kita. Nak jawab balik berat. Berat atau berat? Berat. Pasal itulah fitnah ni, dia boleh menjahanamkan kehidupan orang, dia boleh menghancurkan peribadi seorang tu. Walau nak betul balik makan masa. Makan masa. Orang hilang kepercayaan kepada orang. Tidak sah jika hutang tersebut membabitkan orang yang dipaksa, kerana paksaan menafikan kerelaan. Paksa tak boleh rela. Yang ketiga, pemiutang layak menyerahkan barang hutang. Ini kerana hutang hampir sama dengan sumbangan. Oleh itu pemiutang perlu berkelayakan. Tidak sah seorang penjaga yang mahu berhutang daripada harta orang yang berada di bawah jagaannya tanpa sebab yang perlu atau mendesak. Jadi itu dia panggil mesti orang itu mempunyai keahlian, warasnya dengan tidak dipaksa. Rukun yang ketiga, subjek hutang. Iaitulah harta yang diberikan sebagai hutang. Bagi kita nak beri hutang orang itu apa benda? Barangan yang dijadikan hutang tidak semestinya barangan misali. Apa dia misali? Bukan misali, al-misli. Tengok bahasa Arab dia sedap. Al-misli maknanya barangan yang sama dengannya dan mudah dicari ganti. Jadi malah semua barangan yang boleh dimiliki secara jual beli boleh dijadikan hutang. Mana bukan semestinya kena ada serupa betul. Cuma sifat-sifat barangan tersebut adalah boleh dinyatakan supaya jika wujud perbezaan, ia hanya membabitkan perbezaan yang kecil. Barangan tersebut juga mestilah sah untuk dilakukan jual beli
secara jual beli salam. Mana jual beli salam ni, kita bayar duit dulu, ambil barang kemudian. Itu mana jual beli salam. Ini salah satu daripada keanjalan syariat Islamiah ni. Oleh kerana peniaga ni perlu pada modal. Penanam padi, dia nak modal, nak beli baja, nak beli anak padi, nak beli apa, perlu modal tak perlu modal? Peniaga nak kepada padi. Jadi awak nak padi saya boleh, mari duit dulu. Bagi dulu 10,000, 20,000, 100,000. Janji bila ketal waktu menuai nanti, padi ni mesti diserah pada syarikat ni. Itu dipanggil baik salam, mana bayar dulu, barang ambil kemudian. Beza dengan hutang, ambil barang dulu, bayar, kemudian terbalik. Dia terbalik dua tu. Hak ni bayar duit dulu, ambil barang kemudian. Hutang, ambil barang dulu, bayar duit kemudian. Dia kena main istilah ni. Atas dasar ini sah memberi hutang dalam bentuk dirham, dinar, gandum, bali, telur, daging dan sebagainya yang dikategorikan sebagai barangan misli. Mana barangnya yang ada sama dengan dia. Tengok ni. Dalam bab hutang berbeza dengan jual, berbeza dengan sarf. Sarf duit, bila kita tukar duit mesti tukar selalu ya dan biadin. Belajar dekat kita baru ni. Tayar. Bila barang-barang riba macam tu, dia kena bertukar tangan pada masa dalam majlis akad. Tapi dengan hutang tak apa. Saya nak hutang awak 100, ambil. Bayar bila ada witis bayar. Setahun 2 tahun janji lah. Jadi itu perbezaannya. Demikian juga hutang dalam bentuk hayawan, harta tak boleh alih dan sebagainya yang dikategorikan sebagai barangan qimi, yang boleh dinyatakan spesifikasi ke, boleh dinyatakan sifat dia lagu mana. Bagi barangan qimi ataupun qimi dengan cara nilaian, tengok ni. Barangan qimi pula ialah barangan yang tidak ada sama dengannya, yang tidak boleh dinyatakan spesifikasinya, tak boleh dinyatakan sifat dia. Dan barangan qimi yang tidak boleh dihutangkan, iaitu barangan qimi yang tidak sah dijual beli secara jual beli salam. Terdapat dua pendapat mengenai kesahihan hutang tersebut. Pendapat yang paling sahih ialah tidak dibenarkan kerana barangan yang tidak dapat dinyatakan sifatnya tidak dapat atau sukar untuk diganti. Jadi benda tak nak sifat macam mana kita nak ganti, nak bayar, nanti nak bayar dengan apa? Ini agak sukar. Mungkin penjelasannya akan datang nanti insya-Allah. Dalil hutang. Jadi kita bagi tahu dah hutang ni boleh. Barang-barang yang ada ganti, ada misli, boleh kita beri hutang kepada orang. Kerana dia boleh bayar dengan benda tu. Contohnya kita beri hutang di sini, lembu. Dia akan bayar dengan lembu nanti. Tak apalah sebab benda tu lembu ada sini. Tapi kalau kita nak suruh bayar benda-benda tak ada negara kita, beri hutang zarafah kau, nak cari tekok majar mana sini, bukan negeri dia. Jadi benda-benda yang tidak ada jadi susah. Cuba lihat. Hadis Abu Rafi' Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakra faqadimat alaihi ibilun min ibilis sadaqah fa amara Abu Rafi' an yaqdi ar-rajul bakrahu faraja'a ilaihi Abu Rafi' faqala lam ajid fiha illa khiyara rabaiya faqala a'tihi iyah inna khiyaran nas ahsanuhum qada'a. Itu hadis. Maksudnya Nabi SAW berhutang seekor unta muda daripada seorang laki-laki. Mana unta ni? Unta muda, cik. Selepas itu baginda menerima unta sedekah. Jadi biasa dia hutang ni untuk negara lah ni. Mari unta zakat. Zakat ni unta dia kena 5 tahun umur dia. Jadi besar. Lantas baginda meminta Abu Rafi' membayar semula seekor unta muda kepada lelaki tadi. Tetapi Abu Rafi' kembali sambil berkata, saya tidak jumpa dan yang ada hanyalah unta rabai. Baginda bersabda, berikanlah unta itu kepadanya. Manusia terbaik ialah manusia terbaik dalam membayar hutangnya. Tengok hadis ini riwayat Muslim. Jadi maknanya Nabi kita unta muda, cik.
Waktu nak bayar tak ada hak hutang bersatu. Ada hak besar lagi. Jadi Abu Rafi yang ditugaskan bayar hutang mari repot, ya Rasulullah tak ada. Hutang kita besar belakang. Macam mana nak bayar hutang hari ni? Nabi kata bayarlah, a'tihi, bagi pada dia. Orang yang paling baik apa dia? Khiyarun nas ahsanuhum qada'an. Orang yang baik itu orang yang baik waktu nak bayar hutang. Jadi ni tak tahu kita ni baik waktu nak hutang. Waktu nak bayar tak jumpa cari. Ni ramai. Allah oi gelebak nah. Ajar sekali dengan anak-anak suruh berlawak. Tengok dia tu mari. Dia terjun kat tangga belakang. Royak anak tak ada. Ayah tak ada. Nak kata puan. Telefon supaya juga. Ni jangan main-main. Kadang-kadang kita ada dalam rumah royak suruh anak royak. Abah tak ada. Duk ajar anak jak kecil lagi berlawak. Kes apa? Kes hutang kan. Hutang ni penyakit besar juga ni. Penyakit besar juga. Ajar berlaku anak. Kalau orang ni telefon, abah tak ada. Nak kata puan. Anak pun belajar dengan ayah. Lepas tu kalau dia anak ayah ajar anak cakap dusta, cakap bohong, ada harapan kalau dia tak bohong masa depan. Belajar dengan abah benar. Jaga molek. Jangan duk buat-buat lah. Kalau tak boleh bayar, bagi tahu betul-betul. Minta maaf ya akhi. Saudara, saya memang berniat nak bayar. Allah Ta'ala tahu. Kita niat nak bayar. Tak dapat. Macam mana? Tapi itulah penyakit masyarakat kita ni. Nak jumpa ahsanuhum khada'an. Di zaman hari ni, agak sukar. Ahsanuhum, orang yang paling pandai minta hutang ramai. Hak pandai bayar hutang payah. Rabai ialah unta yang berumur 6 tahun mencecah 7 tahun. Iaitulah unta yang baru tumbuh gigi kacip, iaitu gigi antara gigi kapak dengan taring. Gigi kapak ialah 2 batang gigi yang berada di hadapan sekali. Rabai dia takrifkan unta. Unta tadi kecil. Jelas. Unta muda bukan harta misli, dan ini menjadi hujah harta yang dipinjamkan tidak semestinya harta misli. Maknanya yang pentingnya waktu nak bayar nanti bayarlah lebih. Kalau nak bayar kurang, nak tanya tu dia, setuju ke tak setuju? Tak ada nak kambing, kita butuh kambing, nak bayar kambing pula ni kambing kurus yang ada. Kok dia comel? Tu dia setuju ke tidak? Tu kena kira lah. Yang kedua, harta yang boleh dinyatakan sifatnya dikategorikan sama dengan harta misli. Dengan itu harta ini boleh diberikan sebagai hutang. Baik, yang seterusnya iaitulah syarat hutang. Jadi kita nak hutang ada syarat dia. Bukannya boleh hutang tak sekali. Yang pertama, kadar hutang diketahui ketika hutang dibuat. Jadi kita nak hutang berapa ringgit, berapa benda, biar tahu. Maklum al-qadar, maknanya kena tahu sekat mana. Sama ada dalam bentuk sukatan, timbangan, bilangan atau ukuran, supaya barangan ini boleh dipulangkan seumpama dengannya. Jadi kena tanda betul-betul. Jika pemiutang memberikan wang dirham tanpa diketahui jumlahnya, kita bagi kores, mak bagi satu plastik, ambil ni duit nak hutang tak? Tak ada kira-kira berapa. Ataupun makanan tanpa diketahui sukatan atau timbangannya, ambillah sembako ni berapa kilo, tak tahu, ambil. Hutang tersebut tidak sah. Sebab nak bayar macam mana? Tak tahu timbangan, tak tahu bilangan. Begitu juga jika hutang tersebut berupa makanan yang siap dimasak. Hutang tersebut tidak sah kerana sukatan masakan tersebut berbeza dan tidak diketahui. Jadi kena benda asas. Perkara yang diambil kira bagi barang yang disukat atau sebagainya ialah ukuran yang diguna pakai oleh syarak. Jika tidak terdapat dalam syarak, ia perlu merujuk kepada amalan uruf tempat, masyarakat tempat itu dikira macam mana yang diguna pakai, seperti dibincangkan dalam tajuk riba. Syarat yang kedua, hutang tersebut mestilah satu jenis dan tidak bercampur dengan jenis lain. Ini kerana dalam keadaan ini sukar untuk memulangkan barangan yang seumpama dengannya. Apatah lagi jika kadar campuran tidak diketahui. Dengan ini tidak dibenarkan memberi hutang gandum yang dicampur dengan bali atau susu yang dicampur dengan air. Hak campur dah nak bayar macam mana? Jadi tidak tahu dari segi sukatan. Kita berpindah kepada iqtiradul khubus, hutang roti. Beli roti supik bagi hutang. Para ulama membenarkan penghutangan roti
sama ada mengikut berat atau bilangan, kerana perbuatan ini telah diamalkan semenjak zaman bersamaan tanpa sebarang bantahan. Jadi roti dikecualikan daripada barangan yang bercampur dan tanpa sifat. Maknanya roti ni bercampur dah kalau dia. Gando ada, apa lagi? Garam ada, margarin ada, ubat dia ada, dia bercampur. Tapi oleh kerana roti ni satu sifat dia tu roti. Orang tahu dah roti. Roti jenis apa? Jadi kita tahulah roti hari ni. Jadi kita boleh beli putih roti. Pergi kedai roti banyak di kawasan kita, alhamdulillah. Kedai roti banyak. Roti orang Islam banyak sini. Jadi bila banyak kedai roti orang Islam, menjadi tanggungjawab kita. Jangan duk carilah roti-roti yang dia bernama orang putih, yang tak tahu mari mana tu. Yang jadi penyakit orang kita ini tak berapa nak. Pasal standard. Oh, makan roti hok apa? Roti hok Kuala Lumpur tu. Barulah naik taraf. Nak beli pun tak si beli kedai-kedai makcik-makcik jual. Nak pergi cari supermarket besar-besar ni. Padahal barang sama ya, tuan-tuan. Dengan kita niat membeli di kedai-kedai yang dimiliki oleh orang Islam yang bayar zakat, dengan kita niat nak menguatkan ekonomi Islam, kita boleh pahala. Pergi beli di kedai, kalau ada perbezaan antara kedai orang bukan Islam dengan kedai orang Islam, tikas 10 sen, tak sedut fikirlah 10 sen tu. Kita fikir benda lain. Orang ni sah dah semaya kalau dia orang Islam. Zakat bayar tak bayar? Bayar. Sedekah ke masjid we tak bagi? Paling tidak punya bubuh kat dalam celah masjid tu. Sekurang-kurangnya. Faham sore lagi tu. Hot tikas 10 sen 50 sen kita bagi tu. Siapa ke masjid? Ada harapan siapa? Tak takut tu email pandai pergi kira boleh. Boleh tak email? Tak boleh ha. Buat muka lain mungkin boleh lah, tapi untuk masjid rasa tak apa. Mana kita kata tak situ. Imbangan kita ni letak di antara dua. Isu persatuan pengguna Islam ini satu isu yang besar yang beberapa kali ana kemukakan kepada masyarakat supaya kita tubuh persatuan pengguna Islam di kawasan kita. Kita bila di kawasan kita ni berapa ada pasar raya, mini market, anak market, berapa market ada ni yang dibina oleh orang Islam, cuba kita satukan. Persatuan pengguna kita ni buat survey, buat satu kajian, berapa harga beras kedai ni, berapa harga roti kedai ni, berapa harga makanan asasi kedai ni yang berbeza dengan orang bukan Islam, berapa beza. Contohnya bezalah 70 sen, 50 sen. Kita boleh berunding dengan tuan kedai. Mau boleh tahu kalau tak barang ni dengan harga biasa sama standard dengan orang ni. Boleh tahu ke tidak? Dan tuan-tuan kedai sendiri mesti ada kerjasama dengan masjid contohnya. Berapa peratus daripada keuntungan kedai dia ni hak ni untuk sekolah agama, hak ni untuk derma, untuk pondok, hak ni untuk anak yatim, hak ni untuk orang miskin dalam kawasan kita, hak ni untuk masjid. Maknanya pada waktu itu persatuan pengguna kita ni akan terasa bahawa duit yang kita beli itu adalah merupakan sumbangan yang akan balik kepada mujtama' kita, masyarakat kita sendiri. Balik ke tak balik? Jadi cubalah tuan-tuan fikir, muslimin dan muslimat, yang saya kira sebahagian daripada ahli jemaah kita ni memang ada kedas sendiri. Dan lontar idea yang anak kemukakan ni, dia tak tahu lepas pada tu dia mari jumpa, dia tahu ustaz lah tolong lead masalah ni. Jadi kalau anak juga nak bicara bab satu yang pengguna pun kita lain, jadi tak sempat. Tuan-tuan boleh buat komiti bicara macam mana nak menguatkan ekonomi umat Islam dengan kita buat persatuan. Persatuan kita ni tak apalah berapa dia, tak nama lah berapa saja pun persatuan masjid kita ni. Bagaimana nak menggerakkan ekonomi di kawasan kita ni? Maknanya kita satukan. Orang Islam beli sini. Sebab apa nak beli sini? Sebab duit dia balik semula ke masjid. Duit dia masuk ke dalam rumah anak yatim. Duit dia pergi kepada orang pakai miskin dalam kawasan kita. Baru kita nampak bahawa setiap sen yang kita beli akan balik semula ke masjid, akan balik semula kepada kawan-kawan kita yang miskin. Cantik tak cantik? Kalau idea itu dibuat, cobalah fikir sekali persatuan kita atas nama masjid ke atas nama apa boleh. Jangan bersedialah untuk bersama tuan-tuan, bukan duduk depan bersama dengar bicara-bicara dalam masalah ini. Kerana ini di antara benda yang kita fikir, kenapa kita terlalu ke belakang. Dan banyak-banyak dalam kedai banyak ni, naik satu supermarket yang orang bukan Islam, urut macam semut lapar gula. Kita bawa kita jangan letak kedai orang bukan Islam tu nombor satu. Kedai orang Islam tu nombor satu. Satu kedai pergi, tak ada orang.
2 kedai tak ada bagai, 3 kedai tak ada bagai, kedai yang keempat baru pergi orang bukan Islam. Barulah ada terasa dalam jiwa kita nak bersatu, nak menguatkan ekonomi ummah, sekaligus kita sendiri naik. Dan tuan kedai bersedialah untuk buat satu iklan bahawa peratus-peratus keuntungan zakat dia memang akan salurkan secara rasmi kepada tabung yang kita adakan ini. Pada waktu itu insya-Allah tuan-tuan boleh tengok kegemilangan kita ni. Macam mana hari ni berapa ramai ada orang miskin dalam kawasan kita. Pada mana tak ada fiah setiap kali hari Jumaat. Hari Jumaat agak sibuk lah mari. Ustaz, saya bawa ni orang mualaf mari sana sini. Ustaz tolong istihar hari ni. Kata masjid kita bukan tempat istihar. Nak gojek remah hari-hari. Jadi hari Jumaat kau duk istihar. Tak apalah istihar tu nak macam mana nak bantu. Tapi kalau kita ada dana sendiri, tak payah duk hidup merempak di negeri sendiri di saat kita kaya. Hari ni zaman hari ni boleh dikatakan zaman salah satu daripada asyratus saah, tanda-tanda kiamat. Orang senang berlaku. Tuan-tuan masuklah dalam kapur mana pun rumah besar berlaku. Tak kira lah beli cara Islam kau main ngebeng riba ke cerita lain. Tapi yang maknanya asalnya kaya orang tu. Kaya kata kaya. Kaya. Ni dia. Kita tengok pula kesan daripada butai. Kita butai sedap, tapi kesan dia apa? Hak kesan ni, hak ni kepala sikit ni. Implikasi hutang ataupun dia panggil kesan hutang. Apabila sesuatu hutang dibenarkan, kesannya, implikasinya ialah hak milik barangan tersebut akan berpindah daripada pemihutang kepada penghutang. Maknanya bila kita beri barang ni, saya beri pinjam, beri hutang benda ni kepada awak, mana orang tu jadi hak dia lah barang tu. Selama mana kita beri hutang tu pada dia setahun 2 tahun, jadi hak dia. Bila jadi hak kita balik, bila hutang tu bayar, baru jadi hak kita balik. Jadi tukar hak milik sementara. Ketika itu penghutang perlu memulangkan semula barangan yang seumpama dengannya apabila diminta oleh pemihutang. Adakah peralihan hak milik ini bermula dengan penerimaan barangan yang dihutang atau setelah ia digunakan? Jadi soalan sininya, bila hak milik itu? Bila kita terima atau bila digunakan barang? Menurut pendapat yang paling sahih, al-asah, penghutang memperolehi hak milik barangan yang dihutang ketika penerimaan. Bila kita terima, guna tak guna pun dah masuk dalam poket kita. Ini kerana ulama bersependapat penghutang boleh menggunakan barang tersebut sebaik sahaja menerimanya. Ini menunjukkan hak miliknya telah disahkan sebelum penggunaan tersebut. Jika dia tidak memiliki hutang tersebut pada ketika menerimanya, sudah tentu dia tidak berhak menggunakannya. Jadi jelaslah, hak milik hutang ni jadi milik orang yang berhutang tu bila dia terima barang daripada tuan dia. Saya nak berhutang dengan awak RM500. Tuan dia bagi, ambil, silakan. Masuk dalam poket kita tu jadi hak kita dah tu. Kita nak beli ke apa tu dia tengok lah. Dia tu beli macam-macam yang beli, awak piti banyak. Ikut dia dah kita beli dia. Dalam masa setahun kita tak baru nak bayar balik. Dengan ini setelah selesai akad hutang dan penghutang telah menerima hutang tersebut, menurut satu pendapat, pemihutang tidak berhak menarik balik hutang tersebut kecuali dengan persetujuan penghutang. Lepas kita beri hutang, tengok dia beli sedap, kita nak ambil balik, tak boleh lah. Dah kita bagi dah dengan dia. Walau bagaimana dia berhak meminta bayaran semula hutang yang seumpama dengannya, kerana bayaran semula ini wajib mengikut akad hutang. Di mana bila sampai masa dia. Tetapi menurut pendapat yang paling sahih dalam kes ini, pemihutang berhak menarik balik hutang tersebut jika barangan tersebut masih kekal seperti sedia kala dan tidak membabitkan hak orang lain. Jadi ada juga pandangan yang kedua. Hukum ini tidak bercanggah dengan pendapat yang mengesahkan hak milik penghutang terhadap barangan yang dipinjam sebaik selepas menerimanya. Ini kerana walaupun demikian pemihutang masih berhak menuntut semula hutang daripada penghutang jika barangan tersebut hilang. Ini bermakna meminta semula hutang yang masih wujud sudah tentu lebih patut kerana ia lebih mudah. Dengan ini penghutang wajib memulangkan semula barang tersebut jika diminta oleh pemihutang. Jadi dalam masalah ini ada pendapat. Ada pendapat, dua pendapat. Maknanya kalau barang itu masih ada lagi, dia pun rasa tak puas hati lagi minta semula, jadi boleh diberi balik.
Walau bagaimanapun jika barang tersebut masih wujud tetapi keadaannya telah berubah. Orang itu guna dah barang itu. Contohnya kambing yang telah disembelih. Nak ambil macam mana lagi? Kita bagi kambing dia tebak lagi. Dia pun boleh kambingnya sembelih dah dia aja. Janji bayar tak rupiah hak kambing lain pula. Atau gandum yang telah dikisar. Ataupun ia telah membabitkan hak orang lain. Contohnya ia telah dijadikan sebagai gadaian oleh penghutang. Dalam kes ini pembihutang tidak berhak meminta semula hutang asal tadi. Dia guna dah. Namun jika penghutang hanya menyewakan bayaran tersebut kepada orang lain, pembihutang masih berhak memintanya semula. Berbeza dengan barangan yang digadaikan, kerana penerimaan gadaian mempunyai hak terhadap barangan yang digadai, sebaliknya penyewa tidak mempunyai hak yang sama. Maknanya kalau kita sewa ke orang lain, boleh tu dia suruh ambil balik. Selain itu, pembihutang juga berhak meminta semula hutang walaupun wujud penambahan yang dilakukan pada barangan sama ada penambahan tersebut bercantum atau berasingan. Ini kerana benda yang bercantum perlu mengikut asalnya. Bagi yang berasingan pula sudah tentu tidak menghalang barangan asalnya dipulangkan. Walau bagaimanapun penghutang memegang hak milik tambahan yang wujud, kerana pertambahan ini berlaku ketika barangan tersebut dalam hak miliknya. Kita bagi contoh sini. Contohnya benda yang terlekat juga dia. Kambing lah. Orang ni buta kambing, dia bagi makan cukup. Dalam masa seminggu ni gemuk molek. Tu dia ambil balik dengan sebab-sebab yang ada syarat dia lah. Jadi pada waktu tu cerita lain. Ulama sependapat, penghutang berhak memulangkan semula hutang barang yang sama kepada pembihutang, dan pembihutang tidak berhak menuntut ganti yang lain yang seumpama atau yang sama nilai dengannya. Menurut pendapat kedua tentang peralihan hak milik ini, dibahas dalam bab hak milik lagi. Penghutang tidak mempunyai hak milik ke atas hutang kecuali setelah barang tersebut digunakan dengan cara yang menunjukkan berlaku peralihan hak milik. Ini kerana contohnya barang tersebut dihadiahkan atau dijual beli atau dirosakkan atau digunakan. Ini kerana hak milik dapat disahkan melalui tindakan seperti ini. Juga kerana pembihutang masih berhak meminta semula barangan tersebut sebelum itu, dan penghutang juga berhak memulangkannya jika barangan tersebut dianggap sebagai hak milik penghutang ketika menerimanya. Kedua-dua pihak tidak berhak membatalkan hak milik tersebut. Kedua-dua pihak juga tidak berhak memulangkan atau meminta semula barangan tersebut. Ini bermakna pembihutang berhak meminta semula hutang selagi ia berada tangan penghutang, seperti yang dinyatakan di atas. Maknanya kalau dia orang buta ini tak guna apa-apa, kerana ia masih menjadi miliknya dan masih belum menjadi hak milik penghutang. Pendapat kedua ni, kesan daripada perbezaan pendapat ini dapat dilihat dengan jelas. Apabila hutang tersebut memerlukan perbelanjaan ataupun ia mengeluarkan hasil, berdasarkan pendapat yang mengesahkan hak milik penghutang selepas barangan tersebut diterima, penghutang perlu mengeluarkan perbelanjaan dan dia berhak memperolehi sebarang hasil sebaik saja menerimanya walaupun dia masih belum menggunakannya. Jadi hak milik hak pertama. Berdasarkan pendapat yang kedua yang mengatakan barang ini tak jadi hak milik orang jabatan ni kecuali setelah diguna pakai dengan betul. Jadi pendapat yang mengesahkan hak milik hanya selepas penggunaan pula, perbelanjaan tersebut akan ditanggung oleh pembihutang balik ke tuan dia asal. Begitu juga segala hasil yang diperolehi dalam tempoh barang tersebut diterima dan sebelum digunakan oleh penghutang adalah haknya. Jadi itu dua pendapat kita tengok dari sudut perbincangan di sini, iaitu tentang hak milik jatuh mana. Jadi pendapat yang al-asah dah, dia kata pendapat yang kuatnya bahawa milik itu sudah menjadi hak milik orang yang berhutang apabila sahaja berlaku pertukaran atau berlaku penyerahan barang ini kepada orang yang berhutang. Tajuk yang seterusnya tentang bayaran hutang. Jadi bilakah kita kena bayar hutang itu? InsyaAllah ta'ala kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Cumanya sedikit ambil masa sedikit, iaitulah tentang banyak soalan-soalan yang timbul. Kalau kita pergi ke pejabat pos, pergi ke mana-mana pun, kita nampak ramai sangat orang kampung kita ni duk beli saham, amanah saham nasional, amanah saham ASB, ASN. Jadi orang duk tanya tentang status halal haram amanah saham ini setelah Majlis Fatwa Kebangsaan yang 1 tahun lepas kata mengeluarkan benda ni harus
Jadi mengikut apa yang dicatatkan di sini, iaitulah bahawa pada 31 Januari tahun 2010. Berapa hari baru kita ni? 31 Januari 2010. Maknanya baru sebulan lebih lah. Hari ni baru emas. Pihak security Bank Negara Malaysia, Security Syariah Bank Negara Malaysia, dalam kenyataan dia telah mengeluarkan ni saham-saham yang halal dalam ketah ni. Masih lagi tidak memasukkan ASN dan ASB ni, masih lagi tidak dianggap saham yang patuh syariat atau Islamic Fund oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Sehingga 31 Januari ni, kalau kita lihat dalam website Suruhanjaya Security, tuan-tuan boleh tengok nanti, amanah saham nasional, amanah saham Bumi Putera, amanah saham wawasan, amanah berapa lagi ni, satu Malaysia ni, semuanya tidak ada tanda amanah-amanah saham ini adalah merupakan amanah saham yang menepati kehendak syarak. Maknanya security syariah di bank negara tidak meluluskan, tidak mengesahkan halalnya saham-saham yang disebut ini. Jadi tuan-tuan fikir sedikitlah. Kita tengok di sini, walaupun surat khabar keluar tentang majlis fatwa, jadi tuan-tuan boleh tengok dalam kenyataan security ini yang masih lagi tidak mengatakan bahawa saham-saham yang ada ini saham yang lulus syariah. Bila tak lulus syariah, maknanya sebaliknya lah. Jadi wallahu alam, itulah di antara jawapan kita terhadap benda ni sebagai melepas tanggungjawab kita. Kan orang kampung kita ni terlalu ramai sangat beli. Carilah saham-saham lain, duduk di saham yang tepat, yang ada tanda patuh syariah tu lebih selamat. Kerana masalah riba ni bukan satu masalah kecil yang telah kita bahaskan dalam perbincangan kita yang lepas. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.